Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan lagi PDPR kita dengan tajuk bab 2 lagi. Okay, masih lagi bab 2. Tapi subtopik kita ialah saling bersandaran dan interaksi antara organisma. Okay, dan juga interaksi antara organisma dengan persekitaran. Jadi kita nak tengok saling kaitan, saling bersandaran, interaksi antara organisma dengan organisma dan juga interaksi antara organisma dengan persekitarannya. Okey. Jadi saling bersandaran saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Kita tengok ada habitat. Okey, apa itu habitat? Okey. Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Jadi contoh kalau kata kita tahu habitat bagi penyu di dalam laut, jadi lautan itu adalah habitat. Okey. Contoh orang hutan tinggal di dalam hutan. Jadi hutan adalah habitat bagi orang hutan. Contoh lain, buaya tinggal di dalam sungai. Sungai ialah habitat bagi buaya. Okey, itu adalah habitat. Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Okey, spesies. Okay. Jadi untuk subtopik ni kita kena tahu dulu terma sains yang digunakan. Contoh habitat tadi tempat tinggal. Spesies ni apa pula? Okey, Spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Contoh spesies manusia. Tak kisahlah bangsa apa, warna kulitnya apa, tapi bila spesiesnya manusia, okay, dia mempunyai ciri-ciri yang sama walaupun warna kulit berbeza, ada putih, ada gelap dan sebagainya, tapi dia ada ciri yang serupa. Kita ada 5 jari, kita ada 2 kaki, okay, kita ada tubuh badan yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi ini kita panggil sebagai satu spesies. Okay. Dan spesies ini boleh saling membiak dan boleh menghasilkan anak. Jadi kalau spesies yang berbeza, dia tak boleh menghasilkan anak. Okay. Ini yang kita panggil sebagai spesies. Kita ada spesies, contoh spesies apa? Spesies kucing, spesies pepatung, contoh dalam gambar. Spesies manusia saya sebut tadi. Okey, ada pelbagai banyak lagi jenis spesies yang ada di muka bumi kita. Okey, ini pula kita panggil sebagai populasi. Tadi spesies mempunyai ciri yang sama, boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Populasi pula sekumpulan organisma yang sama spesies, okey, sama spesies yang sama dan hidup di habitat yang sama. Hidup di habitat yang sama, tempat tinggalnya sama. Contohlah populasi manusia, spesies manusia yang ada di Changlun, di Bandaraya Changlun. Maksudnya berapakah populasi populasi manusia, okey, yang ada di Changlun. Okey, habitatnya adalah di Changlun. Okey, dia nak Changlun saja, dia tak mau tempat-tempat lain. Okey, faham? Ini kita panggil sebagai populasi. Okey, populasi kucing yang ada di Pekan Jitra. Jangan cari pekan lain, dia nak Pekan Jitra saja. Itu adalah populasi kucing yang ada di situ. Jadi kita panggil dia populasi. Okey, community pula. Community ialah beberapa populasi organisma yang berbeza, okey, hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Contoh, kamu boleh nampak dalam gambar dalam slide, kita ada habitat kita ialah kolam. Okey, dalam gambar yang ada kat sini ni. Okey, perhatikan gambar tu. Okey, habitat kita ialah adalah kolam. Okey, di kolam ini ada spesies tumbuhan, ada spesies haiwan. Okey, ada itik, ada ikan, ada pepatung, ada spesies rumpai, ada rumput, tumbuh-tumbuhan renak yang lain dan sebagainya tinggal bersama-sama. Jadi populasi yang berbeza ini, organisma yang
berbeza spesies ini tinggal di satu kawasan yang sama dan mereka saling berinteraksi antara satu sama lain. Macam mana mereka berinteraksi? Contohlah, ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Itu pun merupakan salah satu contoh interaksi. Okay, tak ada ikan kecil, macam mana ikan besar nak dapatkan makanan? Okay, itu adalah salah satu contoh interaksi. Okey, ini pula adalah ekosistem. Berbeza dengan community tadi. Community adalah populasi organisma benda-benda hidup yang saling berinteraksi. Untuk ekosistem pula, beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat saling berinteraksi antara satu sama lain, sama lebih kurang dengan kita punya komuniti tadi. Okey, bezanya interaksi ini bukan setakat antara organisma hidup dengan organisma hidup. Ia juga mesti ada interaksi antara organisma hidup dengan persekitaran, dengan komponen bukan hidup. Contohnya seperti air, udara dan juga tanah. Contohlah, kalau kata ikan yang ada di dalam kolam, dia sangat bergantung dan dia sangat memerlukan kepada air. Kalau air tak ada, ikan tadi akan mati. Jadi ini kita panggil sebagai ekosistem. Okey, yang mana benda hidup juga bergantung kepada komponen bukan hidup. Contohnya seperti air, udara dan tanah. Tak ada udara, tak ada oksigen pun, benda hidup akan mati. Jadi ini kita akan panggil ia sebagai ekosistem. Okey, jadi ada beberapa yang cikgu sebut tadi. Cikgu sebut mengenai habitat, tempat tinggal, spesies, okey, punya ciri-ciri yang sama. Boleh membiak dan menghasilkan anak. Kemudian kita ada populasi spesies yang sama dan tinggal di satu kawasan yang sama. Kita ada community, populasi yang berbeza tinggal bersama-sama dan saling berinteraksi. Kita ada ekosistem, community yang tinggal bersama-sama di dalam satu habitat yang sama, saling berinteraksi antara organisma hidup dengan organisma hidup, dan juga organisma hidup ini perlu berinteraksi dan perlu bersandar kepada komponen bukan hidup untuk teruskan kehidupan. Keseimbangan ekosistem. Organisma dalam suatu ekosistem saling bersandaran antara satu sama lain untuk memastikan kemandirian spesies. Kemandirian spesies ni maksudnya untuk meneruskan survival mereka, untuk memastikan spesies itu terus wujud, tidak pupus, tak mati. Jadi kita panggil dia sebagai kemandirian spesies, untuk memastikan spesies itu tidak tamat di situ saja, tidak pupus. Organisma ini juga saling bersandaran dengan komponen-komponen bukan hidup dalam persekitaran seperti air, cahaya, udara dan tanah. Air, cahaya, udara dan tanah bukanlah komponen yang hidup. Komponen bukan hidup kita panggil dia, tapi sangat-sangat diperlukan oleh organisma-organisma hidup ini untuk terus wujud ataupun terus untuk memastikan kemandirian spesies dia, untuk memastikan organisma hidup ini tidak mati. Keseimbangan ekosistem. Saling bersandaran yang wujud antara organisma dengan persekitaran secara semula jadi menghasilkan ekosistem yang seimbang. Suatu ekosistem dikatakan seimbang jika organisma hidup dan komponen-komponen bukan hidup dalam persekitaran berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Jadi ekosistem ni dah seimbang. Kita tak perlu buat apa, dia akan teruskan kitaran keseimbangan ini. Tapi kita punya fungsi, tujuan kita manusia ni perlu memastikan jangan ada gangguan daripada luar. Contohnya macam jangan disebabkan oleh aktiviti manusia kita telah mengganggu ekosistem kita sehingga menyebabkan ekosistem kita tidak seimbang. Ini akan menyebabkan kehancuran, kemusnahan kepada ekosistem tersebut. Kita tak boleh ganggu ekosistem. Kerana ekosistem yang tidak diganggu, dia akan seimbang secara semula jadi. Tapi bila diganggu, dia akan menjadi tidak seimbang.
Kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Contoh, kita ada kawasan tropika. Malaysia ni dekat dengan garisan khatulistiwa. Jadi hutan kita adalah hutan hujan tropika. Menerima taburan hujan yang tinggi dan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun. Manakala kawasan gurun pula, ni atas ni yang gambar tengah, hutan hujan tropika. Bawah ni adalah kawasan gurun. Mengalami cuaca panas dan kering yang melampau. Dan pula kawasan tundra mengalami musim sejuk yang panjang dan musim panas yang singkat. Okey, ini adalah contoh-contoh spesies yang tinggal di dalam habitat yang sama, iaitu hutan hujan tropika. Okey. Kita ada harimau belang, kita ada burung enggang, kita ada tumbuh-tumbuhan yang hanya dijumpai di hutan hujan tropika. Ini pula adalah contoh-contoh habitat gurun, kawasan gurun. Okey. Dan ini adalah contoh habitat di kawasan yang bersalji sejuk, kawasan tundra. Okey, jadi kalau kamu tengok tadi, haiwan-haiwan di kawasan yang berbeza ini, kawasan hutan hujan tropika, kawasan gurun dan kawasan sejuk tundra ni tadi, dia terdiri daripada organisma hidup, tumbuhan, haiwan yang mempunyai ciri yang berbeza-beza. Okey, bergantung kepada habitat kawasan yang dia tinggal, iklim kawasan yang dia tinggal. Okey. Contohnya macam sini, haiwan yang hidup di kawasan yang bersalji banyaknya warnanya putih, berbulu tebal. Kenapa? Warna putih kerana untuk memudahkan penyamaran. Jadi kalau ada pemangsa yang nak cari mangsa, sukarlah sikit untuk dia cari, kiranya mangsa ni tidak terlalu terdedah disebabkan oleh warna bulu dia. Contoh kalau kata rabbit ataupun arnab tu warnanya hitam. Okey, kalau dia ada pemangsa cari dia pun, kalau warna dia hitam, dia bersembunyi macam mana sekalipun mudah nampak, jelas kelihatan je. Tapi kalau bulunya berwarna putih, jadi dia memudahkan penyamaran. Okey. Dan bulunya tebal. Kenapa bulunya tebal? Kerana untuk mengekalkan suhu badan. Kerana tempat kawasan ni bersalji, jadi ia sangat sejuk. Okey, ini di kawasan gurun, kita tahu gurun berpasir, panasnya terik. Jadi kita tengok contoh, salah satu contoh macam mana penyesuaian tumbuhan dia adalah kaktus. Kaktus ni kita tengok dia ada tumbuhan berdaun sebenarnya. Okey, kaktus adalah tumbuhan yang berdaun. Daunnya tu yang mana? Yang duri itu adalah daun. Tapi kenapa daunnya berbentuk duri? Ini disebabkan oleh untuk mengelakkan terlalu banyak transpirasi ataupun proses kehilangan air berlaku dengan terlalu cepat ataupun banyak, yang mana dia akan menyebabkan kaktus ni akan jadi kekeringan. Okey, jadi dia nak elak daripada kehilangan terlalu banyak air, daun dia diubah suai menjadi bentuk duri. Okey. Dan ini kita boleh nampaklah tumbuh-tumbuhan, haiwan sangat banyak di kawasan hutan hujan khatulistiwa tropika ni kerana mempunyai taburan hujan yang sangat tinggi dan juga mendapat cahaya matahari yang mencukupi. Okey, kita sambung sikit mengenai interaksi antara organisma. Tadi cikgu kata dalam suatu ekosistem yang seimbang mesti ada interaksi antara organisma dengan organisma yang lain. Okey, dan juga interaksi antara organisma dengan komponen bukan hidup, iaitu persekitaran. Okey, kita tengok dulu interaksi antara organisma. Interaksi antara organisma terdiri daripada simbiosis, mangsa-pemangsa dan persaingan. Okey, jenis interaksi antara organisma seperti yang kita nampak di dalam carta di bawah tu, kita ada simbiosis, mangsa-pemangsa, persaingan. Okey, di bawah simbiosis pula dia ada 3 lagi interaksi. Okey, di bawah simbiosis iaitu mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Ataupun bahasa Inggerisnya mutualism, commensalism dan parasitism. Okey, parasitisme kalau bahasa Melayu.
Okey, ejaan memang macam tu, ME di belakang, tapi kita boleh sebut dia dalam bahasa Melayu jadi bunyi ma di hujung. Mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Okey, kita akan tengok satu persatu. Simbiosis ini apa? Okay, simbiosis berlaku apabila dua atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Okey. Contohnya dalam gambar di atas muka saya tu ada ikan jerung, satu spesiesnya ada spesies jerung, dan ada ikan kecil-kecil yang berenang bersama-sama dengan ikan jerung itu adalah ikan remora, spesies ikan jenis lain pula. Okey, ikan remora dan ikan jerung ni, ikan remora ni, ikan jerung ni ke mana-mana pun dia akan ikut ikan jerung ni. Okey, jadi mereka terdiri pada dua spesies yang berbeza. Okey, tapi mereka tinggal bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Bila berinteraksi ni dia ada 3 jenis interaksi. Apabila A dan B tinggal bersama-sama, A untung, A dapat untung daripada B, B pun dapat untung daripada A. Atau A dan B tinggal bersama-sama, A mendapat untung daripada B, A ni kita panggil komensal, B ni tak kisah A ada ataupun A tiada, B tidak mendapat sebarang keuntungan atau kerugian. Ataupun interaksi mereka bila mereka tinggal bersama-sama, jenis yang ketiga A dan B tinggal bersama-sama, A mendapat untung daripada B, dan B ni bila A kaut semua keuntungan daripada B, B mendapat kerugian. Okay, jadi ada 3 jenis ataupun 3 interaksi yang akan berlaku apabila dua jenis organisma ini, dua jenis spesies yang berbeza ini tinggal bersama-sama. Nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut. Okey, terdiri daripada mutualisme, komensalisme, parasitisme. Okey, mutualisme. Contoh mutualisme kat sini kalau kamu tengok burannya yang ada macam jejari-jejari itu, tentacles tu, itu adalah buran melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepadanya. Okey, tu ikan badut lah yang warna oranye tu. Manakala ikan badut dapat membersihkan buran, memberi nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada buran. Jadi kat sini, buran dan ikan badut tinggal bersama-sama. Buran satu spesies, ikan badut satu spesies yang lain. Tinggal bersama-sama. Buran mendapat untung bila ikan badut membersihkan buran, ikan badut beri nutrien dan bentuk sisa makanan kepada buran. Okey, jadi buran dapat untung apabila ada ikan badut berdekatan tinggal bersama-sama dengan buran. Ikan badut juga turut mendapat keuntungan daripada buran kerana buran dapat melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepadanya. Buran untung, ikan badut pun untung. Jadi buran untung, ikan badut untung, dua-dua untung. Jenis ni kita panggil ia sebagai mutualisme. Okey, kita tengok contoh lain. Okay, lichen merupakan alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Yang kita panggil lichen ni sebenarnya terdiri daripada alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Okey, kulat dia tidak dapat menghasilkan fotosintesis sebab dia tak ada kloroplast di dalam kulat. Okey, alga dia berwarna hijau, dia ada kloroplast, dia boleh menghasilkan boleh melakukan proses fotosintesis. Okey, jadi kat sini bila kulat dan alga tinggal bersama-sama, okey, kulat tak boleh lakukan proses fotosintesis. Okey, jadi dia apa yang dia boleh buat, dia bekalkan air dan mineral kepada alga. Alga pula boleh buat fotosintesis. Jadi bila boleh buat fotosintesis, dia boleh hasilkan makanan sendiri. Jadi makanan yang dia buat tu dia kongsikan juga bersama dengan kulat. Jadi kulat tinggal bersama dengan alga, kulat dapat untung, kulat dapat makanan, alga pun dapat untung. Yang mana alga akan dapat air dan mineral yang datang daripada kulat. Okey? Jadi alga untung, kulat untung,
mereka seronok tinggal bersama-sama, kita panggil interaksi ini sebagai mutualism atau mutualisme. Okey. Ini pula kadang-kadang kita tengok pada badan kerbau terdapat banyak burung yang hinggap pada badan kerbau. Ini pun kita panggil interaksinya sebagai interaksi jenis mutualisme, di mana burung tiung mendapat makanan daripada kerbau bila burung tiung makan kutu yang melekat di badan kerbau. Okey, badan kerbau pula bebas daripada kutu, gatal dan sebagainya. Kita tahu kutu ni dia parasit menghisap darah. Okey, bila dihisap darah badan akan jadi gatal dan sebagainya. Jadi burung tiung akan dapat makanan apabila ia makan kutu. Kerbau pula akan rasa selesa sebab bebas daripada kutu. Jadi burung tiung dan kerbau dua-dua memperoleh keuntungan. Jadi ini pun kita panggil ia sebagai proses mutualisme. Okey, ini pula kita panggil sebagai komensalisme. Satu jenis interaksi lagi yang kita panggil komensalisme. Interaksi antara dua organisme memberi manfaat kepada satu organisme sahaja tanpa memudaratkan atau menguntungkan organisme yang satu lagi, yang cikgu terangkan sebentar tadi. Dua organisme spesies berbeza tinggal bersama-sama, satu untung, satu lagi. A untung, B tak memperoleh apa-apa. B tak untung, B tak rugi. B tidak mendapat apa-apa daripada A. Jadi B tak kisah pun A ada ataupun A tiada. Ini adalah jenis komensalisme. Komensal merupakan organisme yang mendapat keuntungan. Yang ni cikgu kata tadi, A dapat untung pada B, jadi A adalah komensal. Okey, contoh tadi, ini gambar yang sama cikgu guna yang awal tadi, ikan jerung dan ikan remora. Ikan remora adalah komensal. Jadi bila cikgu sebut komensal kat sini, kamu tahulah ikan remora mendapat keuntungan. Okey, ikan remora melekat pada ikan jerung. Ikan jerung ni adalah perumah dan mendapat makanan daripada serpihan mangsa ikan jerung. Okey, dan ikan jerung ni tak mengapa-apakan ikan remora. Ikan remora ikut ikan jerung ataupun ikan remora tak ikut ikan jerung, tiada masalah. Ikan jerung tak dapat apa-apa daripada ikan remora. Tapi ikan remora kena ikut ikan jerung bagi mendapatkan makanan. Apabila ikan jerung makan mangsa dan sebagainya, sisa-sisa makanan tu ikan remora pula akan makan. Okay, jadi yang untung kat sini adalah ikan remora. Ikan jerung tidak memperoleh apa-apa. Untung pun tidak, rugi pun tidak. Ini kita panggil dia sebagai komensalisme. Okey, yang ni pula paku pakis langsuir. Paku pakis langsuir adalah komensal yang mana ia menumpang di celah-celah dahan pokok untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini sedikit berbeza daripada tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit bila dia memanjat pokok perumah, pokok lain, dia akan sedut nutrien, dia akan guna semua nutrien, air dan mineral dan sebagainya pada pokok tu sehingga pokok tu mati. Itu parasit. Untuk komensalisme, contoh paku pakis langsuir ni, dia tidak menyebabkan kerosakan kepada perumah. Tetapi kenapa mesti paku pakis langsuir ni mesti memanjat? Okey, paku pakis langsuir ni dia mesti memanjat tumbuhan lain kerana dia nak mendapatkan cahaya matahari yang banyak. Cahaya matahari yang banyak, untuk dapatkan cahaya dia kena memanjat lebih tinggi. Kalau dia duduk di bawah, dia tak dapat cahaya yang banyak. Jadi dia nak buat fotosintesis sendiri. Dia ada kloroplas, nak buat fotosintesis sendiri, jadi dia perlu kepada cahaya. Itu yang dia panjat tumbuhan lain lebih tinggi untuk dapatkan lebih banyak cahaya. Tapi tumbuhan yang dia panjat, tumbuhan yang dia bergantung, tumbuhan yang dia tinggal bersama-sama, tidak mendapat sebarang kerugian ataupun keuntungan. Paku pakis langsuir tu nak panjat ke, tak panjat ke, tidak berlaku apa-apa perubahan kepada tumbuhan perumah. Okey, ini kita panggil dia sebagai komensalisme. Okey, parasitisme. Parasitisme, macam cikgu kata tadi, A dan B tinggal bersama-sama. A mendapat keuntungan daripada B, B pula rugi apabila A tinggal bersama dengan B. Okey, A dan B tinggal bersama-sama, A untung, B rugi. Ini kita panggil sebagai parasitisme. Parasitisme.
Okey, interaksi jenis ini adalah interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan atau merugikan organisma yang satu lagi. Parasit ialah organisma yang mendapat keuntungan. Yang dapat keuntungan A tadi dapat keuntungan A, kita panggil parasit. Perumah ialah organisma yang dimudaratkan. B tadi rugi, jadi B ni kita panggil perumah. Contoh kenapa dia bagi tunjuk contoh lintah ni? Sebab lintah dia akan bila dia dah melekat pada kulit manusia, dia akan isap darah. Jadi dia mendapat keuntungan lah, dia mendapat makanan dia. Okey, darah kita, dan kita akan kehilangan darah. Jadi kita ni perumah, kita akan rugi. Manakala lintah ni adalah parasit, dia akan dapat untung. Okey, ni pun salah satu contoh parasitism atau parasitisme, cacing pita di dalam usus manusia. Kalau terlalu banyak cacing pita, manusia makan apa-apa makanan yang apabila dicernakan menjadi nutrisi itu tidak diserap masuk ke dalam sistem pencernaan, tidak diserap masuk ke dalam sistem darah kita untuk digunakan oleh sel-sel kita, tak sampai dekat kita, tapi dia akan mengenyangkan, menggemukkan cacing pita. Okey, jadi cacing pita ni kita akan panggil dia sebagai parasit. Okey, parasit cacing pita hidup dalam usus manusia, dia akan menyerap nutrien. Ini adalah kutu, pun sama seperti lintah tadi. Kutu menghisap darah manusia dan haiwan, menyebabkan kutu mendapat makanan, kutu untung, dan kita kehilangan darah kita, dan juga kita akan rasa gatal, tak selesa, menyebabkan kita akan rugi. Kita akan mengalami kerugian, jadi kita perumah kutu parasit. Interaksinya adalah parasitism. Okey, tadi tamat mengenai simbiosis. Simbiosis dua spesies yang tinggal bersama-sama. Yang ni pula interaksi jenis mangsa-pemangsa. Senang saja untuk mangsa-pemangsa ni, mereka berinteraksi apabila pemangsa tangkap mangsa untuk dijadikan makanan. Okey. Melibatkan satu organisma yang makan organisma lain. Okey. Mangsa organisma yang dimakan oleh pemangsa. Contoh dalam gambar rusa kan. Rusa lah tu kan, rusa dengan citah Okey, contoh lain. Tengoklah apa-apa kuda belang dengan singa ke, okey. Yang makan adalah yang dimakan adalah kuda belang, yang menerkam, yang memakan adalah singa contohnya. Jadi yang dimakan adalah mangsa, yang memakan adalah pemangsa. Okey, pemangsa ialah organisma yang memburu organisma lain sebagai makanan. Ini pula persaingan juga merupakan salah satu contoh interaksi. Bila dah tinggal bersama-sama, contoh terlalu banyak di satu kawasan yang sama, dia akan berlaku perebutan, persaingan. Contoh macam dalam gambar ni, singa-singa jantan bergaduh berebutkan singa betina di belakang. Okey, jadi ini bergaduh untuk dapatkan pasangan. Okey, persaingan berlaku apabila organisma dalam satu habitat bersaing untuk dapatkan keperluan asas. Contohnya cahaya. Ini tumbuhan lah, kalau kamu tanam banyak-banyak benih dalam satu bekas yang sama, dia tak akan jadi gemuk, subur. Dia akan mati disebabkan oleh mungkin kurang cahaya, mungkin ruang yang terhad, mungkin kekurangan air, makanan dan sebagainya. Okey, untuk haiwan pula dia perlu kepada cahaya, ruang, air, makanan dan juga pasangan. Berebut pasangan. Okey, kawalan biologi. Apa itu kawalan biologi? Satu kaedah yang menggunakan organisma iaitu pemangsa semula jadi, sama ada parasit ataupun patogen, untuk kurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Yang mana yang ni kita boleh gunakan untuk kawal populasi. Okey, berdasarkan interaksi mangsa-pemangsa tadi, kita kena pasti siapa mangsa, siapa pemangsa. Contoh kalaulah di sawah padi kita terlalu banyak tikus. Kita tahu tikus ni adalah mangsa kepada burung hantu. Okey, kita boleh cuba untuk kawal populasi
tikus ni tadi dengan cara kita pelihara banyak burung hantu. Jadi burung hantu ni tadi akan makan tikus, menyebabkan tikus-tikus ini akan berkurangan. Okey, nanti kita akan tengok contoh-contohnya. Kawalan biologi. Contoh burung hantu dipelihara di ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi tikus. Kita tahu tikus adalah mangsa kepada burung hantu. Jadi kita pelihara banyak burung hantu untuk kawal populasi tikus. Macam mana nak kawal dia? Bila burung hantu makan, burung hantu yang kita pelihara tadi banyak, dia akan makan tikus-tikus ni tadi, jadi tikus akan berkurang. Ini kita panggil sebagai kawalan biologi. Okey, lebih mesra alam, tidak menyebabkan pencemaran. Okey. Ini antara kenapalah kita pilih kawalan biologi ni, sebab dia mesra alam, tak menyebabkan pencemaran. Okey, Bacillus thuringiensis ni, Bacillus adalah bakteria digunakan untuk mengawal serangga perosak iaitu kumbang tanduk di ladang kelapa sawit. Jadi jika kumbang tanduk ni diserang oleh bakteria Bacillus ni, dia akan menyebabkan kematian kepada kumbang tanduk. Jadi kita akan dapat mengawal populasi kumbang tanduk di ladang kelapa sawit. Contoh lain kita ada ikan gapi. Okey, ikan gapi, yang mana ikan gapi ni kita tahu dia adalah pemangsa yang makan jentik-jentik. Jentik-jentik adalah mangsa dia. Jadi kalau terlalu banyak jentik-jentik di dalam kolam kita, kolam yang bertakung, jadi kita boleh bela ikan gapi di dalam itu. Jadi ikan gapi dia boleh makan jentik-jentik, jadi populasi jentik-jentik akan berkurang. Ini pula itik diternak di sawah padi. Kita selalu tengok situasi di kawasan sawah padi, itik-itik dilepaskan ke sawah padi itu untuk makan serangga perosak seperti siput dan serangga. Okey, kumbang kura-kura akan makan afid iaitu perosak tanaman. Jadi kalau kata kita ni petani yang yang terlibat dengan pertanian lah. Jadi kita punya pokok tu diserang oleh perosak tanaman iaitu afid terlalu banyak, jadi kita boleh perkenalkan kumbang kura-kura supaya kumbang kura-kura ni boleh makan afid. Jadi populasi afid akan berkurang, jadi tanaman kita akan terselamat. Kenapa pilih kawalan biologi berbanding daripada kita juga boleh kawal serangga perosak ni dengan menggunakan insecticide ataupun racun serangga. Okey, tapi kita tak, antara kawalan biologi dengan insecticide, kita boleh pilih kawalan biologi lagi sebab lebih mesra alam. Okey, tidak menggunakan pestisida atau bahan kimia. Okey. Selain itu, biasanya lebih murah, tidak menjejaskan kesihatan manusia. Namun, ada jugalah beberapa kekurangan walaupun kita kata dia mesra alam, tak menjejaskan kesihatan, murah dan sebagainya. Tapi ada beberapa kekurangan. Antaranya mengambil masa yang lebih lama untuk menunjukkan kesan. Ialah burung hantu nak makan berapa ekor je tikus sehari kan. Jadi dia akan ambil masa yang lebih lama untuk menunjukkan kesan. Keseimbangan ekosistem mungkin terganggu kerana spesies baru diperkenalkan ke dalam ekosistem tersebut. Contohlah, burung hantu tu terlalu banyak di kawasan kelapa sawit tadi. Dia akan menyebabkan ekosistem terganggu. Okay. Faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Antara faktor yang menyebabkan saiz populasi berubah ialah serangan penyakit. Contohlah tadi cikgu kata ekosistem mesti seimbang. Tapi ekosistem kita, jika ada gangguan daripada luar, akan menyebabkan saiz populasi dalam ekosistem terganggu, berubah. Apa kemungkinan gangguan luar yang berlaku tu? Mungkin disebabkan oleh serangan penyakit, kehadiran pemangsa, sumber makanan yang terhad, perubahan cuaca yang ekstrim. Contoh serangan penyakit ni ya. Populasi haiwan dan tumbuhan menurun apabila diserang wabak penyakit. Sebagai contoh, penyakit sesama burung yang menular di kawasan ternakan ayam dan penyakit mozaik tembakau di ladang tembakau.
Okey, penyakit sesama burung menyebabkan populasi ayam-ayam yang diternak di dalam satu kandang yang sama, menyebabkan semua ayam itu terpaksa dibunuh. Okey, kalau tak nanti dia akan menyebabkan lebih banyak jangkitan. Okey, dan juga di ladang tembakau ada penyakit mozaik tembakau yang mana dia boleh menyebabkan jangkitan kepada pokok-pokok lain. Okey. Jadi ini semua akan menyebabkan populasi berkurang. Kehadiran pemangsa. Saiz populasi sesuatu organisma hidup dipengaruhi oleh saiz populasi pemangsanya. Contoh, saiz populasi kuda belang di ekosistem savana berkurangan dengan kehadiran pemangsanya seperti singa. Contohlah, kalau kata ada populasi kuda belang ada 10 ekor. Di kawasan tersebut ada 10 ekor, pemangsanya ada 1. Ada seekor sahaja singa. Jadi satu singa akan menerkam satu kuda belang dan makan. Okey. Jadi ada lagi 9. Bayangkan kalau singa ni ada 5. 5 singa, 10 kuda belang sekali terkam 5 mati. 5 kuda belang mati. Contoh, tinggal lagi 5. Esoknya, lusanya, okey, seminggu selepas itu. Jadi dalam masa yang sangat sekejap, populasi kuda belang ni akan berkurang disebabkan oleh bilangan pemangsa yang terlalu banyak. Okey, sumber makanan. Jika sumber makanan berkurang, haiwan-haiwan boleh diancam kepupusan. Sebagai contoh, panda bergantung kepada pokok buluh sebagai sumber makanan utamanya. Penukaan kawasan hutan telah menyebabkan sumber makanan dan habitatnya musnah. Okey, apa berlaku? Panda nanti mungkin mengalami kepupusan disebabkan oleh pengurangan saiz populasi sebab kekurangan makanan. Contoh lain pula, saiz populasi burung gagak di Malaysia meningkat disebabkan sisa makanan yang terlalu banyak. Burung gagak ni meningkat di mana? Di bandar-bandar, di tepi-tepi kedai makan. Okey, di tepi-tepi tong sampah. Sebab apa? Makanan yang dibuang, sisa-sisa makanan dalam tong sampah itu merupakan sumber makanan kepada burung gagak. Jadi dia akan menarik lebih banyak burung gagak untuk datang di kawasan tersebut, menyebabkan populasi saiz burung gagak tinggi di kawasan tersebut. Okey, perubahan cuaca. Kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanah jadi kering, tidak subur, meningkatkan risiko kebakaran hutan. Jadi kita tahu hutan merupakan habitat tempat tinggal bagi pelbagai jenis flora dan fauna. Flora, tumbuh-tumbuhan, fauna adalah haiwan. Kesannya, kalaulah habitatnya dah musnah, terbakar, apa jadi? Populasi tumbuhan dan haiwan akan menurun. Perubahan dalam ekosistem. Contoh, kekurangan bekalan air. Migrasi. Migrasi ni maksudnya perpindahan haiwan dan saiz suatu populasi yang menurun atau meningkat. Ini boleh mengganggu keseimbangan antara populasi. Contoh, kekurangan air. Padi yang merupakan tanaman yang perlukan banyak air, tapi kalau di kawasan tersebut dah tak ada air, kurang air. Jika kemarau berpanjangan berlaku, perubahan dalam ekosistem seperti ini akan mengganggu keseimbangan antara populasi yang ada di sawah padi. Jadi habitat sawah padi ini nanti dengan pokok padinya, dengan haiwan-haiwan yang tinggal di kawasan sawah padi akan terganggu. Siratan makanan akan terjejas disebabkan oleh populasi pengeluar iaitu padi berkurangan. Perubahan saiz populasi. Saiz suatu populasi boleh menurun atau meningkat disebabkan oleh perubahan suatu populasi yang lain. Contoh, kehadiran serangga perosak seperti kumbang dan beluncas mengakibatkan populasi tumbuhan menurun. Kita tahu serangga perosak, kumbang dan beluncas ni adalah pengguna primer. Kalau ingat balik video cikgu yang sebelum ni, okey, cikgu ada terangkan mengenai rantai makanan bermula dengan pengeluar dimakan oleh pengguna primer. Pengguna primer ni makan pengeluar. Jadi, kalaulah terlalu banyak kumbang dan beluncas, pengguna primer ni terlalu banyak, dia akan makan banyak pengeluar. Jadi pengeluar ni nanti akan cepat, populasi pengeluar ni akan cepat menurun. Contohlah, siput babi. Okey, siput babi yang makan pokok padi. Kalaulah pokok padi ni banyak, siput babi ni sikit, okey, tidak terlalu
pengeluar pokok padi ni tidak akan terlalu banyak berkurang lah. Tapi kalau siput babi ni terlalu banyak, siput babi ataupun belalang terlalu banyak, dia akan menyebabkan semua pokok-pokok padi ni akan rosak dan mati, menyebabkan populasi pokok padi berkurang. Okay, ni belalang juta. Pada tahun 2015, wilayah selatan Rusia telah diserang oleh belalang juta memusnahkan tanaman. Ladang jagung seluas 800 hektar telah musnah dalam masa beberapa jam sahaja. Okay, jadi apa peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan? Ini adalah subtopik 2.4. Okay. Apa yang kita boleh buat sebagai manusia? Okay, kita kena elakkan aktiviti ini. Iaitu kita elakkan penebangan hutan, kita elakkan perindustrian. Elakkan ni maksudnya kita kena, kalau nak buat perindustrian, pastikan perindustrian itu yang tidak menjejaskan alam sekitar kita. Okay, tidak mengganggu ekosistem. Pertanian pun sama, pembuangan sampah syarat pun sama. Semua aktiviti ini mesti terancang dan tidak mengganggu ekosistem. Kenapa? Kalau tidak terancang dan menyebabkan ekosistem kita terganggu, dia akan memberi beberapa kesan. Dia akan menyebabkan beberapa kesan. Antaranya penebangan hutan yang tidak terkawal, dia akan menyebabkan kepupusan spesies flora dan fauna. Cikgu sebut tadi, flora fauna, tumbuhan dan haiwan kita akan pupus. Kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni berlaku disebabkan oleh kandungan karbon dioksida yang terlalu tinggi di atmosfera. Kenapa kandungan karbon dioksida terlalu tinggi? Disebabkan tak ada organisme, tak ada tumbuhan hijau yang nak guna karbon dioksida ni untuk buat fotosintesis. Kenapa tak ada? Sebab hutan kita dah ditebang. Okey, dia akan menyebabkan karbon dioksida terlalu banyak. Okey, bila karbon dioksida terlalu banyak, suhu bumi akan meningkat. Ini kita akan panggil dia sebagai kesan rumah hijau. Dia akan juga menyebabkan hakisan tanah, sebab kita tahu hutan-hutan ni banyak di bukit-bukit, bukit bukau. Okey, jadi kalaulah kita melakukan penebangan hutan secara tidak terkawal, bukit-bukit ini nanti apabila hujan turun dan sebagainya boleh menyebabkan hakisan tanah. Okey, bidang perindustrian pula boleh menyebabkan pencemaran udara, air dan tanah, boleh menyebabkan kesan rumah hijau dan juga hujan asid. Pertanian boleh menyebabkan pencemaran air akibat penggunaan pestisida dan baja secara berlebihan. Ini kalau pestisida dan baja kimia lah. Sebab itu cikgu galakkan, cikgu terangkan tadi pasal kawalan biologi. Kawalan biologi dia tidak menyebabkan pencemaran. Okey, tanah kehilangan mineral akibat aktiviti pertanian yang tidak lestari. Pembuangan sampah syarat memberi kesan kepada pencemaran air dan tanah, boleh menyebabkan banjir kilat, boleh menyebabkan bau busuk akibat perebutan sisa pekerja organik. Okey, langkah-langkah untuk mengatasi kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Kita boleh kuasakan undang-undang. Okey, jadi siapa yang buat kesalahan boleh ditangkap dan dikenakan denda dan sebagainya. Meningkatkan kesedaran orang awam. Okey, menggunakan kaedah kawalan biologi. Jabatan Perhutanan sentiasa melaksanakan kerja-kerja penguatkuasaan undang-undang di semua negeri. Contohnya yang melakukan pembalakan haram, yang menceroboh hutan simpan, yang membunuh haiwan tanpa lesen dan sebagainya. Ni hutan-hutan kita akan dipantau oleh Jabatan Perhutanan. Okey, membuat rondaan di kawasan hutan menggunakan helikopter, menjalankan sekatan jalan raya bagi mengawal pergerakan lori-lori yang membawa kayu balak. Pastikan pembalakan ini berlesen. Okey, meningkatkan kesedaran orang awam. Di sekolah, murid diterapkan dengan nilai murni, menghargai keseimbangan alam dalam mata pelajaran pendidikan moral dan juga sains. Ni yang cikgu tengah ajar sekarang ni. Nak meningkatkan kesedaran orang awam lah ni. Kamulah orang awamnya, saya juga. Okey, nilai murni ini juga diterapkan melalui media massa seperti akhbar, radio dan televisyen. Mengamalkan refuse, reduce, reuse, recycle dan repurpose 5R. Kalau dulu zaman saya 3R je, zaman kamu 5R. Refuse, reduce, reuse, recycle, repurpose. Okey. Apa itu refuse? Refuse tak nak. Okey, mengelakkan daripada mengguna bahan yang tidak dapat dikita semula. Contoh, tak nak guna beg plastik. Habis tu nak beli barang, nak ubah dalam apa, bawa beg kita sendiri, beg kain ke apa yang boleh yang boleh diguna berulang-ulang kali. Okey, ataupun kita boleh reduce. Kalau kita tak dapat elak pada kita guna, kita boleh kurangkan. Contoh, sekali pergi Tesco, panggil Lotus lah ni kan. Sekali pergi Pasaraya, 5 beg plastik. Shampoo 1 beg, satu lagi nugget 1 beg.
Milo 1 plastik. Dan ni kita reduce, kurangkan. Semua yang kita beli tu cuba untuk muatkan dalam 1 plastik. Daripada 5 plastik kita reduce jadi 1 plastik. Okey, mengurangkan jumlah bahan yang digunakan. Reuse, menggunakan semula sesuatu bahan. Ni reuse lah. Kita boleh guna semula. Okey, ataupun recycle, kita semula bahan, ataupun repurpose, menggunakan sesuatu bahan untuk kegunaan lain. Contoh kalau orang yang minat buat landscape luar rumah tu, tanam-tanam kat bunga, tak payah duk pergi beli pasu-pasu bunga kat kedai pasu tu. Dia guna tayar terpakai, dia guna botol-botol, contoh botol sabun pencuci yang dah habis tu, botol-botol tu dia decorate, dia guna semula untuk buat pasu dan sebagainya. Okey, untuk mengurangkan bahan buangan. Menggunakan kaedah kawalan biologi dapat mengelakkan kita daripada menggunakan pestisida, yang mana pestisida ini boleh mencemarkan udara dan tanah dengan jalan kaedah kawalan biologi dalam pertanian. Tamat. Maaflah kalau PDP cikgu kali ni terlalu laju, semput. Okey, tak apa, nak sihat sikit. Okey, tak apalah. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan PDPR kita kali ni. Okey, penerangan cikgu melalui aplikasi YouTube ni, okey, mengenai bab 2. Itu dah habis dah separuh bab 2. Hari ni kita habiskan terus bab 2. Okey. Jadi itu sajalah untuk bab 2. Nanti macam biasa habis bab 2 cikgu akan keluarkan soalan-soalan mengenai bab 2. Kamu bolehlah cuba menjawab, okey, untuk test kefahaman kamu sama ada kamu betul-betul memahami bab 2 ataupun tidak. Okey, itu sahaja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.